Ilmu ni macam kita kata dulu lah, dia mesti sanad, dia mesti berguru berdepan, bertalki, baru dia ilmu. Kalau takat bagi dalam TikTok apa semua tu, masih gila boleh bagi je lah, tapi orang kata kalau nak berkat macam tu. InsyaAllah nanti insyaAllah saya pun dalam proses untuk nak siapkan tempat-tempat untuk orang belajar. Ingat tuan, saya akan ajar ilmu perubatan Melayu lama. Tapi saya tak ajar benda pelik-pelik lah. Nak suruh ajar puja hantu ke apa, saya tak ajar. Saya ajar cara rawatan tradisional orang tua dulu. InsyaAllah kita buat. Saya akan cerita tentang herba. Saya akan cerita tentang sama ada jampi Melayu dulu dan ruqyah Syamuddin. Dua saya ajar. Jadi saya nak orang semua reti. Kalau tak boleh cara ni, kita akan buat cara ni. Kalau tak boleh cara ni, kita akan buat ni. Sebab itu peringkat untuk kita belajar dalam perubatan. Ya. Begitu dengan sihir ni. Sihir pun banyak peringkat tuan. Peringkat A, peringkat B, peringkat C. Macam cerita-cerita hari lah yang saya pergi ke buat lampam. Masa ada tuan guru, arwah tuan guru Nak Aziz datang nak jumpa itu hari. Saya cerita itu hari lah InsyaAllah. Pada malam ni kita cerita tentang sihir dan bagaimana kita nak atasi sihir. Maka sihat bagi love. Dan itu hari saya cerita dah tentang bahasa-bahasa kulit, bahasa-bahasa lidah, deria-deria nak ceritakan bagaimana kita nak atasi, nak tahu kita tu kena sihir ataupun tidak. Ya, InsyaAllah. Baik. Baik tuan-tuan. Okey. Kita kena ingat, sihir ada waktu-waktu dia, yang mana waktu-waktu yang mana orang selalu kena. Ingat ini bukan sihir. Gigi, terima kasih banyak Gigi. Ini bukan sihir saya cerita santau. Santau tak ada waktu. Santau makan tak ada waktu. Pagi, petang, siang, malam tak ada waktu. Ini saya cerita orang tua saya, arwah orang tua saya. Ini santau. Bila cerita tentang santau, saya cerita tentang orang tua saya santau. Satu hari, orang tua saya minum kopi di kampung Kedai Padang. Dia minum kedai tu kedai Man. Kedai Man Simpang 3 Padang. Dia minum kopi, tiba-tiba dia tahu kata ada santau. Cawan hak dia minum retak cawan. Dia tahu ada santau. Dia kata apa? Ini orang tua saya Dia kata apa? Awak sikit sangat, tambah santau dia sikit. Tengok orang tua saya tu. Tak apalah, dia kenal dulu, dia boleh lah. Kalau kita tak tahulah kan. Kata orang tua saya, tambah sikit, kuat sikit, dia kata. Dia minum santau tu. Dia tahu kata santau, dia minum juga. Pada cawan tu retak lah. Dia pegang cawan tu dah retak kan. Lepas tu dia kata santau tak cukup banyak, tambah sikit. Dan orang yang buat santau tu, saya kenal sangat-sangat kawan saya ni. Dia saja uji orang tua saya lah. Saya sebut sikit nama tu dah lah. Saya ingat, saya sebut nama saja, tapi saya tak mau sebut tempat dia duduk. Kalau sebut tempat duduk nanti orang ni kan, orang panggil dia jarik. Saya sebut bahasa tu, orang hak tahu lah nah. Jadi kenal orang tua saya. Orang tua saya bila kena santau, dia balik rumah, gigi dia pegang-pegang, dia cabut sebatang. Dia kata apa tahu kak, dekat dengan kawan dia. Dia kata dekat kawan tu, nama tu kawan tu, satu kawan tu namanya Abang Non. Abang Non tu datang daripada Kulim, jumpa dia. Dia kata, dia kata, Abang Non, dia kata, dia panggil Abang Non kat kawan tu. Kuat sungguh, kuat juga, dia kata kawan kat sungguh. Kuat juga santau budak tu. Kan? Dia kata kan. Saya cabut gigi dia sebatang tepi ni. Terima kasih gila. Dia pegang, dia tunjuk. Lepas tu, dia ambil gigi tu, dia letak di celah batang bunga. Dekat rumah dia lah kan. Itu orang tua saya. Baiklah. Santau mengatakan dia tak ada waktu seperti sihir. Kalau sihir ni ada waktu-waktu tentu yang mana dia akan kena pada kita. Tapi santau tak kira waktu. Terutamanya kalau santau ni, contohnya bulan sekarang. Bulan 12 dengan bulan 1. Masih gila. Masih banyak-banyak. Ingat tuan-tuan, bulan 12, bulan 1, hati-hati sikit kalau kita makan di kedai makan. Terutamanya dululah. Kalau dulu digerik, gopeng, selama perak kan. Lepas tu di Kuala Kangsa, hujung Kuala Kangsa jangan-jarang. Gopeng. Gopeng. Lepas tu di Tanjung Piandang. Dulu banyak dulu santau. Di mana orang ingat tuan-tuan, kalau tengok, kalau ada seorang-seorang pun orang yang nak lepas santau ni, yang mana dia belajar santau ni, dia nak lepas ibu santau. Dan mana ibu santau? Nak lepas ibu santau pun bukan senang. Dia tak ada niat nak buat kita tau. Tapi kerana dia kalau tak lepas santau tu, ibu santau tu akan makan keluarga dia. Mau tak mau dia akan lepaskan santau juga. Jadi tuan-tuan ingatlah, kalau lah duduk kedai makan, seorang-seorang isap okok apa semua tu kan, duduk belakang-belakang tu kan, kalau boleh tu perhatikan tengok. Saya tak tuduh orang. Ni selalunya yang berlaku kan. Ni selalunya yang berlaku, orang yang nak buat santau ni, dia muka dia suka sedih. Contohnya kalau happy, ceria, arti kata dia tak buat kat orang.
Tapi kalau dia mak dia gelisah, dia sedih, isap rokok lepas, tengok asap terbang kan. Sebab asap dia penting rokok. Sebab nak tengok asap terbang kat mana. Dia tahu ibu tu akan ikut asap angin. Kan? Dia guli muka, dia gelisah, dia sedih. Tuan-tuan, kalau boleh tak satu makan lah, kau berkeluar lah. Ya, keluar lah. Kalau ada macam tu. Tapi sekarang pun ada lagi, saya rasa ada lagi. Tapi tak ramai kot. Kalau dulu betul lah. Kalau dulu ramai. Kalau dulu macam tu lah. Kan? Dia pun macam saya kata tadi, dia pun bukannya nak santai orang tau. Tapi dah terpaksa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau duduk dia duduk seorang-seorang diri dia di hujung-hujung meja di luar lah, isap rokok lepas, dia tengok angin apa semua. Nasib lah nak kenal siapa pun, ikut angin bergerak. Dia akan lepas santau tu lah, santau akan bergerak angin, ikutlah kan. Itu kalau kenal kita nasib lah. Kalau tak kenal nasib lah. Itu je lah. Tapi ingat, bulan 12, bulan 11 hati-hati kalau pergi kedai makan, terutama kawasan-kawasan yang panas macam sebutkan tadi. Jadi cerita balik. Hari tadi balik. Kena orang tua saya ni, dia cabut gigi. Itu orang tua. Dan orang tua saya cerita saya, orang yang buat santau ni, dia ada pangkat. Ada pangkat sarjan. Tuan-tuan tengok macam kartun tau cerita ni. Tuan-tuan, masih gila masih. Tuan-tuan kalau dengar cerita macam kartun tau. Orang yang bagi santau orang, dia buat santau ke orang, dia ada pangkat. Ada pangkat sarjan, ada pangkat private, ada pangkat kapten, ada pangkat dia pangkat. Maksudnya kalau pangkat sarjan ni dah santau dah kuat dah tu. Kalau pangkat kapten ni kira kuat sangat santau tu. Kalau pangkat private tu baru belajar. Saya pun bila orang tua cerita tu baru saya faham. Tuan-tuan nak tahu tak tahu? Saya tanya orang hak pengalaman tu. Dia ada pangkat. Terima kasih. Gila. Ingat tuan-tuan, orang yang penyata orang ni, tukang santau pun dia ada pangkat. Pangkat private, pangkat sarjan, pangkat kapten, pangkat major saya tak dengar ya. Yang saya dengar pangkat kapten adalah. Baik, itu cerita santau. Ingat, santau dia tidak ada waktu. Di mana pun, pagi, petang, siang, malam pun boleh kena. Tetapi kalau sihir 77, dia ada waktu dan ketika dia. Orang yang kena sihir 77 lah. Dan begitu jugalah, saya kata tadi, kalau sekiranya waktu-waktu yang terkena sihir, ini kena penting tuan. Ini kena penting. Waktu-waktu yang kena sihir ni, selalunya lah malam. Yang paling kerap kena waktu malam. Kenapa waktu malam? Nanti dia banyak waktu dah. Tapi yang paling kerap, yang paling kerap waktu malam. Kenapa waktu kerap waktu malam? Waktu tu kita tidur. Bila kita tidur, kita tidur dah lah, tidur doa pun tak baca apa setengah tu, macam-macam orang dengan tidur dengan doa tak baca lah apalah kan. Bukan semua tidur baca bismillah 3 kul kursi apa semua, bukan semua menuntut kan. Ada orang tidur dia doa dia memang cukup je, pagar diri dia apa semua. Saya dulu tuan-tuan nak tidur, saya pagar diri dulu. Orang tuan-tuan belajar pagar diri kan ni. Syirik tak boleh, syirik pagar diri syirik. Kata dengan Maniam, pagar diri tak boleh, syirik. Kata dengan Maniam. Tuan-tuan tahu tak, orang tua-tua dulu nak tidur dia pagar diri dulu. Dia baca doa, dia pegam mata, dia nampak macam jala ke, dia nampak macam kawah ke, dia nampak macam periuk, tutup badan dia tu. Baru dia tidur. Dia baca-baca nak pejam mata, baca bismillah 21 kali, dan ada doa-doa dia baca apa semua tu. Dia pejam mata, dia nampak macam pukat, macam jala, macam kawah, tutup badan dia. Ataupun macam kemah ke apa, tutup muka badan dia. Baru dia tidur. Orang dulu-dulu, orang lah ni ada buat tak macam tu? Tak boleh buat. Sebab apa? Kata Maniam, bida'ah, Nabi tak buat. Atas kepala dia tu. Bida'ah tak boleh buat orang lah ni. Buat tuan-tuan. Semua ayat Quran tuan-tuan. InsyaAllah. Allah tak buat. Dia kata bida'ah. Lepas kena, tak bida'ah. Jangan main-main tuan. Belajar. InsyaAllah. Saya kalau boleh nak ajar tak doa-doa dekat sini, tapi tak boleh. Tak boleh ajar. Sebab apa? Doa saya tak suka ajar. Saya suka orang mengadap depan saya ajar. Kalau ada ramai-ramai, bukan saya bagi semua. Saya tengok yang mana saya masih bagi lift. Saya tengok hak mana layak kan saya bagi. Hak tak layak saya tak bagi. Macam tu. Terima kasih bagi lift. Terima kasih. Ingat tuan. Ada orang tua-tua, terima kasih hak bagi lift tu. Terima kasih banyak-banyak. Ada lagi baru nak cakap lift pula. Terima kasih lagi. Banyaknya lift malam ni. Terima kasih lagi bagi lift. Tak ada nak cakap.
Oh, layang lah, burung layang-layang apa dah. Happy saya tengok lah. Comel tahu orang tu saya nampak. Tak ingat masa kecil-kecil dulu dah. Okey. Dengar, bagilah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pakai tak cakap dah aku pasal sejam. Dengar tuan-tuan, ada lagi orang tua pergi cari. Alamak, ada topi. Handsome saya akan topi. Tapi kena pakai topi tu lah. Yang susah pakai songkok lah ni. Kepiah tu pakai topi lah ni. Kan? Terima kasih. Okey, sambung tadi tuan-tuan, dengar saya tuan-tuan, kita merendahkanlah diri kita. Terima kasih rendahkanlah diri kita. Pergilah cari, dengar orang pandai-pandai, pergi cari, pergi nutup, pergi belajar. Belajar pagar diri. Macam mana pagar diri tuan-tuan? Bukan kata kita tidur baca 3 kul apa semua tu doa tidur. Ni nak pagar diri ni, nak tidur apa semua kan. Dia kata pagar dah lah, baca bismillah cukup. Pagar dah lah. Ada lagi doa-doa dia, ada lagi petua-petua dia, ada lagi rahsia-rahsia dia dalam nak tidur ni. Lepas kita baca doa semua cukup dia apa semua, kita pejam mata, makrifatkan diri kita, duduk dalam kandang besi, dudukkan dalam satu tempat yang hebat, yang mana tak boleh masuk ada makrifat dalam tu. Tak boleh baca makrifat, bida'ah. Kata dengan Puak Maniam. Dengar tuan-tuan, makrifatkan kita duduk dalam tu, kita pejam mata. InsyaAllah tuan-tuan, sihir tak kenal. Ada tak orang buat lagi tu macam ni? Ada tak orang buat lagi macam ni? Betul, bismillah dah 1 kilo betul dah. Tapi masih gila. Betul dah, bismillah dah 1 kilo. Tapi tuan-tuan, lepas ada lagi doa dia. InsyaAllah tuan-tuan, nanti bila saya buat saja pengajian, masih gila besar, alamak. Saya buat saja tempat pengajian untuk perawatan, untuk belajar untuk rawatan. InsyaAllah saya akan turunkan benda-benda macam tu. Saya nak benda ni sebar. Saya nak benda ni sebarkan balik. Saya nak suasana Melayu dulu. Melayu zaman dulu hidup balik. Saya nak sangat. Kan? Betul, kita nak fanakan diri kita betul. Terima kasih gila. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak Melayu zaman dulu. Bukan Melayu zaman sekarang. Terima kasih gila. Kan? Melayu zaman sekarang ni, saya cakap lah. Saya kata lagi, orang kata saya pun Melayu. Melayu zaman sekarang ni dia tak menitik beratkan tentang keilmuan kebatinan. Kalau belajar ilmu kebatinan, dia kata Nabi tak ajar bida'ah syirik, bida'ah sesat, bida'ah itu, bida'ah ni. Masih begilah. Sekarang belajar tuan-tuan, belajar. Tuan-tuan tahu tak, hang tuah, hang jebat, hang lekih, hang lekiu, hang kasturi apa semua tu masih begilau. Dia pergi menuntut dekat Adiputra, dekat Gunung Jerai lah apa. Gunung Jerai mana ada putra lah. Dia menuntut dekat dengan kata Gunung Ledang apa semua tu. Persilatan dan ilmu kebatinan. Dan kalau kita tengok, kalau kita baca buku cerita sejarah, cerita hantu, orang alim, warak orang dia, tahu tentang ilmu keagamaan. Saya baca, saya tadi tengok, macam ni hantunya, baca buku kan. Masih gila. Terima kasih. Kan? Jadi kalau kita tengok, kita ambil sejarah yang terkini, yang selalu orang kenal, yang paling popular zaman sekarang ni, Mak Kilau warak orang dia, dah penuh dengan ilmu kebatinan. Di mana syiriknya? Tak ada. Kan? Lepas tu kita nak kembalikan balik zaman tu. Senak orang muda, orang Melayu bangkitkan semangat tu, belajar. Jangan peduli tentang belajar. Orang kata apa, kata. Yang penting kita tahu benda tu tak salah. Terima kasih respect. Saya kata sangat cintakan keilmuan balik. Saya tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, pergi mana pun saya bawa buku tau, kitab hari-hari saya baca. Duduk saja saya suka kitab. Padahal dah hafal saya baca lagi. Sebab saya tak nak bagi benda tu lupa. Lupa lah saya. Masih kita ni kan. Baik, insyaAllah. Baik. Dengar tuan-tuan, nak tidur kan, kita pagar diri kita. Lepas pagar diri kita pergi tidur. Sebab apa? Terima kasih bagi love. Sebab sihir dia lebih menjadi pada waktu malam. Dia lebih menjadi pada waktu malam. Kenapa waktu tu? Bila kita tidur, ini cerita dah. Masih gila. Ni kan? Bila kita tidur, ini dalam pengajian ilmu pula. Masih masih bagi gila. Ini dalam pengajian ilmu pula tentang tidur pula. Dia roh tak keluar tuan-tuan. Roh haiwani, roh rabbani, roh khahar, roh mufahar, roh wujud. Dia di dalam pengajian ilmu dalam tidur tak ni, nak panggil roh, nak buat korang lah tu. Roh tak keluar Roh kalau keluar mati. Tapi ada sebut roh haiwani, roh rabbani, roh khahar, roh mufahar, roh wujud, roh perkasa. Dia panggil semua bahasa-bahasa roh tadi tu. Di mana dia nak panggil, nak bubat, nak sama ada nak rawat atau nak sihir. Dia tahu cerita-cerita bab tu, dia boleh buat korang. Saya pandai tu. Boleh buat korang lah tu. Macam-macam. Kadang-kadang orang kata kan,
bila sebut benda-benda macam tu, ingat tuan-tuan, roh tak pernah keluar dalam badan. Tetapi waktu tu bila kita tidur, segala-gala keilmuan kita kalau kita tak jaga, kita dah lupa, kita alfa sebab kita dengan lena. Bila kita lena, kita alfa, kita tak ambil berat, kita tak standby pada tu, waktu itulah sihir 77 tu mudah kena dengan kita. Mudah kena dengan kita. Sebab tu nasihat saya, belajar pagar diri macam mana waktu tidur. Buat kita makrifatkan diri kita ni berada dalam satu tempat yang mana yang hebat, yang mana tak boleh benda masuk. Adalah insya-Allah orang tua pandai tempat tu. Masih bergila orang tua pandai. Belajar. Insya-Allah. Jangan kata, tuan-tuan, saya faham, saya pernah tanya. Hang tidur macam doa apa? Dia kata saya tidur je baca doa dah. Lagu ni lah, baca bismillah lah, baca kan. Baca apa nak 3 kula apa semua dia tidur. Oh macam tu. Ni lah saya tanya macam mana? Oh macam tu. Semua orang macam tu. Semua cerita lebih kurang macam tu. Kan? Tetapi saya bertanya, hang tidur ni bila hang baca tu, ada hang makrifat diri hang duduk satu tempat yang selamat? Dia tetap tak pernah. Tuan-tuan. Orang macam doa tidur ya. Macam tu doa tidur ya. Tetapi saya macam tidak, dia baca doa tidur lah apa semua. Saya tanya mudah aja. Adakah dia makrifatkan diri dia duduk dalam kasar? Orang tua dulu dia tidur kan. Dia tidur. Saya dengar tak orang panggil mata pelanduk, tidur mata pelanduk. Saya dengar tak? Saya dengar tak ni saya. Tidur mata pelanduk. Tak pernah dengar. Mai pernah dengar? Tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar tidur mata pelanduk? Orang tua dulu. Gelak dia kenal. Pernah dengar tidur? Biasa tengok pelanduk tidur tak? Terima kasih bagi love. Ni bagi cerita lah. Ni ilmu tua. Pernah. Mata Alhamdulillah. Mata terbuka. Pelanduk tidur ni mata dia tidur tapi mata dia macam tilik. Arti kata pelanduk ni sentiasa berjaga-jaga. Pelanduk ni sentiasa berjaga-jaga. Kalau orang takat je lari, tu kata tidur mata pelanduk. Begitulah dengan kita. Kita tidur tapi mata pelanduk, maksud tidur mata pelanduk ni maksudnya kita tidur tapi sentiasa berjaga-jaga. Supaya musuh kita kadang-kadang orang dulu, zaman dulu tuan-tuan, rumah dia bukan macam sekarang. Zaman dulu, rumah dulu kan, semua ada pelantar tau. Rumah dulu semua tidur di atas. Bukan tidur macam sekarang rumah simen. Rumah dulu dia adalah dengan buluh dengan papan dia kan. Macam tu je. Papan, buluh sebagainya kan. Jadi orang dulu dia tak macam kita. Orang dulu kalau nak bunuh orang zaman dulu dah, orang tua cerita, dia pegang tombak, tikam mutu dia kat atas. Zaman dulu, kalau musuh dulu. Zaman sekarang tak. Zaman sekarang masih men. Sebab tu orang tua tu dia tidur mata pelanduk. Dia nampak tidur tapi dia sentiasa berhati-hati. Musuh tikam kat bawah pun tak kena. Sebab apa? Ilmu dia. InsyaAllah. Saya rasa kena ajar lah benda macam tu. Saya kena ajar ilmu-ilmu macam tu lah. Saya rasa kena ajar. Saya kena ajar. Sebab benda tu tuan-tuan, penting dekat bagi saya. Kalau boleh tuan-tuan, cari orang tua masih gila, masih banyak Kalau boleh tuan-tuan, pergi carilah. Ada siapa-siapa orang tua lama. Kita jangan sombong dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua ni PN dia perangai orang tua ni, kita tak pernah tanya dan tak pernah minta dia nak bagi apa. Cuba kita tanya, kita minta, dia akan ajar. Kan? Tapi kena tengok orang tua-tua yang arif, yang orang lama lah, yang tahu benda ni. Kita jangan sombong dengan orang tua ni. Betul. Saya dulu tuan-tuan tak sombong dengan orang tua. Pakcik, makcik, semua saya bodek. Orang perempuan ni, terutama orang perempuan. Siapa kata orang perempuan tak banyak ilmu? Orang perempuan banyak ilmu tau. Saya belajar ilmu ulat bulu. Betul dengar ulat bulu? Ulat bulu, tangan jadi ulat bulu. Saya dengar tak? Saya belajar. Saya belajar ilmu ulat bulu. Dia jampi-jampi ludah tu ya. Ulat bulu hak tangkap bengkak sakit tu, esok kering. Saya belajar. Pada perempuan ni. Maksudnya orang perempuan satu lagi ya. Satu lagi ni. Tak pernah dengar dah. Golo-golo dah tengok dah. Ulat bulu, penyakit ulat bulu dah. Penyakit ulat bulu kalau kena tangan, bengkak tangan, jari tu. Teruk, sakit sangat tangan. Tapi orang tua tu dia baca perempuan saya belajar, dia ludah tu kering. Dia penyakit ulat bulu. Baik, masih gila masih nah. Okey. Sambung cerita saya tadi balik. Sihir waktu yang paling senang dia kena pada waktu malam. Di waktu mana? Waktu kita tidur. Maksudnya bila kita tidur, waktu tu yang selalu orang sebut roh haiwani, roh robbani, roh qahar, roh mufar, roh wujud, roh perkasa lah, apa semua dia panggil apa semua tu. Di mana waktu tu dia untuk masukkan sihir kita ke dalam badan.
Waktu tu kita dengan alfa sebab apa? Kita tidak bersedia. Maka kita mudah kena sihir. Pada waktu tu. Sebab tu orang tua-tua dulu, perasan tak saya tanya lah? Perasan tak? Kita masuk dalam rumah zaman dulu. Saya cerita ni orang tua-tua dulu. Saya duduk dengan orang tua-tua. Saya tengok orang tua-tua dulu, dia tidur tak sama tau. Dia tidur sak kaki sana, sak anak kaki sini, sak mak bapak kaki ke sana, sak adik lagu ni. Maksudnya dia tak tidur selari. Macam kita kan tidur selari kan, sama kepala-kepala kan, susun kan. Orang tua-tua dulu tidur dalam bilik selang-seling. Orang tua-tua dulu. Kenapa? Pertama kali rahsia orang tua-tua dulu, dia kata, saya tanya pasal apa yang tidur macam ni, tuan. Dia tak pergi tidur macam tetamu dia nampak tidur sama lah. Tapi kalau tengok anak dia lah apa semua tidur sak bilik belah kaki belah sana, sak kaki belah sini, kat kepala belah situ. Biasa tengok tuan-tuan. Biasa tengok lagu tu. Biasa tak tengok, saya tanya. Orang tua-tua dulu. Orang lah tak buat. Orang lah tak buat. Dia tidur semua sebaris elok ya. Orang tua-tua dulu dia tidur sak kepala sana, kepala sini, kat kaki sini. Dulu. Orang lah. Saya cerita biar kau ni orang tahu. Kenapa? Kerana bila kita tidur macam tu, sihir tak payah nak kena. Orang sihir kita payah nak kena. Yang kedua pula, orang pukau tak masuk. Orang kalau tidur macam tu, pukau tak masuk. Tuan tahu tak? Tapi tu dia lah. Orang lalu nak tidur tu, dia kata tak ada adab lah. Tapi dia tak faham. Orang tua-tua tu lain. Ni cerita benda ni, saya nak orang imbau kenangan lama balik. Tidur buah. Boleh lah. Bukannya tidur buah. Dia memang tidur dulu tu. Dan orang tua-tua dulu mana ada tilam macam kita. Cuma tiga kuang. Ada bantai lah. Saya tuan-tuan, saya tidur dulu kain selai lah. Terima kasih banyak. Saya tidur kain selai, bantai satu, selimut pun tak nak. Susah tuan-tuan. Memanglah kita orang susah ya ni. Tidur selai kain pelikat, selimut tak ada. Bantai satu, tidur tiga kuang. Macam tu orang susah. Kalau terima kasih orang zaman dah saya tak tahu susah senang. Saya tanya sebelum saya sambung bab sihir kan. Saya tanya, tuan pernah tak makan ikan orang dulu kan? Siapa orang dulu? Tahun 70-an, tahun 70-an, tahun 60-an. Terima kasih bagi topi saya, masih banyak bagi bunga apa semua, terima kasih banyak. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an. Saya dulu makan nasi ikan masin, ikan tambang kiat. Ikan masih ikan masih bagi les masih lah. Masih bagi les mana? Tambang kiat ni makan orang susah. Lah tambang kiat makan orang kaya. Terkalih. Ikan tambang kiat, ikan tahu ke ikan tambang kiat? Kenal ikan tambang kiat? Terima kasih topi, terima kasih bagi les semua. Terima kasih. Selamat malam no. Ikan tambang kiat saya dulu kan. Mak saya dulu ikan tambang kiat dulu kan. Kami ada beradik ramai tau. Jadi saya ni ada beradik ramai. Kami dah masa tu saya, abang saya, adik 4 orang kan, 5 orang kan, 5 orang kan. Ada lagi akan datang tapi waktu kami susah dulu lah. Yang saya ingat adalah 5 orang tu lah. Kan, dengan 5 orang tu. Jadi mak saya ni dia ambil ikan taman kiat tu lah. Dia buat apa ni, sayur lemak. Ikan taman kiat tu buat sayur lemak. Tuan-tuan tahu, ikan taman kiat tu dia tak bubuh dalam mangkuk orang tua-tua dulu. Dia terima kasih bagi topi ya, terima kasih. Dia masak buat sayur lemak tu, sayur lemak kan. Sayur lemak tu dia bubuh dalam apa tau? Dia bubuh dalam apa nama panggil pot getah, pasu getah, pot getah dulu cerita tuan-tuan tanah tau, tanah liat. Tanah liat. Makan pula tu ikan tambal kiat tu kerat dua. Susah. Kerat dua tau. Abang saya ambil sekarang dulu kan, sebelah. Abang saya ambil satu, saya ambil sebelah, saya ambil sebelah. Lagu tu lah dulu. Lama-lama biasa tak makan dalam pot getah. Buat dalam pot getah tak ada orang lama-lama. Zaman semua canggih-canggih, tak ada rasa. Zaman tu lah tuan-tuan. Minyak lah nasi ni, minyak lauk kan. Masih bagi masih minyak lauk dulu boleh makan dengan nasi dulu. Lama-lama ni budak lama nak makan minyak lauk lah. Siapa biasa makan minyak lauk? Minyak ikan masin tu siapa biasa makan minyak lauk? Saya bisa. Alhamdulillah kita sama. Saya lah tu. Kita geng kita susah lah tu. Lag lah. Kita susah tapi sedap betul, sedap. Nah, ni saya cerita nah. Walaupun kita makan
Tuan-tuan perasan tak? Walaupun kita makan macam tu dengan minyak lauk lah, dengan keadaan susah, tapi kita rasa sedap sangat-sangat. Ya Allah Tuanku, saya rasa kalau boleh lah, andailah ditakdir Allah, andai kata dunia ni boleh berputar kembali, saya nak sangat-sangat, saya tak mau apa yang ada pada hari ni kepada saya. Saya tak kisahlah apa yang ada pada saya ni, saya tak mau langsung. Saya nak bersama ibu dan ayah saya. Saya tak mau pandang lah apa yang ada pada hari ni. Kalau ada lah, kalau dunia boleh putar balik, saya nak kembalilah duduk dengan mak saya, dengan ayah saya. Saya tak payah fikir pasal kerja, saya tak payah fikir apa. Bangun buka-buka mata mainnya, buka-buka mata main budak-budak. Tapi apa boleh buat? Dunia takkan berputar ke belakang. Betul tuan-tuan. Kalau dunia boleh putar balik, saya nak zaman dulu balik. Saya nak duduk dengan mak ayah saya. Buka mata saya nak tengok mak saya, buka mata saya nak tengok pak saya. Saya sayang sangat-sangat, saya rindu sangat-sangat. Sebab dia orang dah pergi, kan? Biarlah mereka masih pun tak kisah. Apa yang ada apa ambil lah, tak kisah, kan? Yang penting saya dapat kembali zaman tu. Tapi tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh. Kan? Okey. Sambung cerita tadi. Sihir. Ya? Waktu dia, waktu malam. Nombor 1. Waktu malam. Di mana kita tengok sihir ni, kalau kita tengok orang tua dulu, dia tutup cermin. Kenapa dia tutup cermin? Tengok. Waktu malam masih kemudian dia tutup cermin. Orang tua dulu. Orang Allah ni cermin tak tutup dah. Tidaklah ni tikit. Perasan tak orang Allah ni? Tidaklah ni semua cermin depan dalam bilik ada cermin lokal apa semua. Orang dulu dah dia ambil kain dia tudung cermin. Orang dulu. Sebab apa? Sebab sihir tu dia boleh melalui cermin. Dah waktu malam dah kita tidur. Bila kita tidur dah kita tidak dalam persediaan. Lepas kita tak ada persediaan, kan? Cermin tu pula tadi, kan? Dengan muka kita tu, sihir tu dia akan buat gambar dengan cermin tu, apa melalui cermin tu, sihir tu akan kena kita melalui cermin. Itu dulu pun cerita. Kan? Sebab tu tuan-tuan tengok Tok Wan nenek kita dulu, pasal apa dia suka tutup cermin? Pasal tak? Pasal apa Tok Wan kita, tok kita, opah kita, nek kita dulu, bila tidur malam dia akan ambil kain pelekat, dia tutup cermin nak tidur. Dulu. Lah tak boleh buat, lah bida'ah. Lah tak boleh, itu kolot. Zaman lah kalau tak dapat tutup cermin, kita kolot. Zaman lah kolot. Tak ada kemajuan. Zaman lah. Tapi dulu dah. Okey, ingat yang kedua, sihir dia nak kena waktu nak subuh. Waktu nak subuh sekali tu nak kena sihir sekali. Ingat jadi tuan-tuan, sihir waktu nak subuh. Waktu nak subuh sekali tu dia akan kena satu kali. Waktu nak tidur sekali, kemudian waktu kita nak subuh sekali. Baik, yang ketiga sihir itu waktu gelap. Yang ketiga, sihir dia akan kena selalunya orang kena waktu matahari terpacak atas kepala. Sebab tu tuan-tuan, tengok orang tua dulu waktu tengah hari terpacak dia takkan keluar, dia akan diam, dia akan orang tua dulu waktu tengah hari terpacak matahari terpacak, dia takkan buat apa, dia akan diam, dia akan berehat dulu sampai matahari beralih sikit baru dia keluar. Itu orang tua dulu. Orang sekarang ni ada tak buat amalan tu lagi? Berhati-hati macam tu. Ada orang tua orang sekarang ni dia buat jaga macam tu. Ingat tuan-tuan, waktu mana orang zaman dulu, waktu matahari terpacak di kepala, dia takkan keluar. Dia akan berhati-hati, dia akan sentiasa tengok. Bila matahari tergincir sikit baru dia keluar. Sebab sihir waktu tu dia akan mudah kena. Ya tuan? Ya betul, tengah hari rembang. Waktu matahari terpacak, ingat saya tuan, waktu malam tadi tidur, lepas tu dekat subuh sikit satu, itu waktu gelap. Waktu siang pula, waktu matahari terpacak. Okey. Yang ketiga, sihir waktu mana kena? Kita ingat tuan, dia masih gila. Ini betul tuan. Percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukan dia ada dalam hadis. Dia bukannya hadis. Dia nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Benda ni, dia pun tak ada. Ini hanya petua saja. Orang nak berhati-hati. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mendalam ilmu, dia akan faham dan dia akan pegang benda ni. Kemudian waktu mana lagi? Waktu mana matahari bila naik saja waktu asar, lepas saja waktu asar tu naik sikit lagi waktu matahari waktu mana? Waktu senjakala. Bisa dengar senjakala tuan-tuan? Senjakala. Masih gila. Senjakala ni waktu mana tuan-tuan? Matahari dia merah. Kuning nampak. Orang panggil memang kuning. Orang panggil rambang. Kau panggil memang kuning. Memang kuning tu dengan main. Orang Allah ni dia kata kolot.
Banyak. Waktu kuning tu. Masih gila waktu kuning tu di bazar tu, waktu dia nak maghrib tak maghrib lagi tu kan. Dia tak maghrib lagi. Dia tak masuk waktu maghrib. Tapi waktu tu rembang di kuning. Jarang-jarang berlaku. Ada sekarang ni. Sekarang orang kembang kuning tu, saya ingat orang kuning tu dia Pilih lah. jarang jumpa lah. Baru ada tahun lepas ada hujung bulan 12 sekali. Waktu dia kuning semua. Waktu tu hati-hati, kena berhati-hati. Sangat berhati-hati waktu tu. Waktu tu lah yang paling mudah kena. Dan waktu tu sihir tu cukup menjadi sebab apa? Jin jalan cukup cepat. Waktu mana saya ingat kata dah. Nak cerita macam mana bagi orang faham? Pak Im nak tanya kan? Tak kan? Yang kata waktu kuning, orang kena nyekut kuning. Orang tua kata kalau waktu tu jangan keluar rumah orang tua dulu. Orang tua tak keluar rumah tu tahu. Kalau matahari nak jatuh kan. Tak maghrib ya. Waktu tu belum maghrib. Bang kuning. Belum maghrib lagi. Nak masuk maghrib tak belum maghrib. Tapi kita tengok bila matahari jatuh, rembang kuning tu kuning. Kita nampak pokok dia kuning semua. Awan-awan kuning semua. Dekat senja tu. Kan? Jadi pada waktu tu lah saya kata orang kalau tak berhati-hati waktu tu sihir cukup menjadi tuan-tuan. Cukup senang kena. Kalau dia buat sihir waktu tu confirm cepat kena. Sebab apa? Orang kalau waktu tu orang tua kata dia takkan keluar rumah dulu. Dia tunggu, dia hati-hati. Kalau sebab apa? Terima kasih bagi bunga saya kau berbaik macam tu. Aduh. Siapa yang saya tengok saya tanya satu orang tak faham. Siapa yang tengok faham tak waktu? Cuba cerita saya. Saya senja betul senja betul. Masih bergila. Ingat dah kembang kuning tu dah. Ingat. Dan penyakit tu pula kata kalau kena penyakit kuning saya sembuh. Tapi bukan penyakit kuning hak jenis budak-budak tu. Faham alhamdulillah. Saya cerita dah. Saya nak bagi orang faham. Ni cara-cara waktu-waktu yang sihir yang menjadi. Sihir yang menjadi. Jadi seterusnya macam saya cerita tadi lah. Jadi ingat dah. Saya sebut waktu-waktu tu tuan-tuan hati-hati dengan sihir. So hati-hati dengan sihir. Baik. Sihir gambar. Sihir gambar pula. Gambar lah. Saya tanyalah sihir gambar pula. Saya cerita sihir banyak dah. Kalau cerita sihir lepas 10 hari 10 malam tak habis. Baik, saya nak cerita tentang sihir gambar. Sihir gambar ni sekarang ni gambar kan sekarang ni sihir memang mudah buat sebab apa gambar banyak. Baik. Orang dulu bila nak bagi gambar dia cerita saya gelak dah. Nak bagi gambar, dia akan cucuk gambar tu dengan pusat bagi cacat. Perasan tak? Dulu kalau bagi gambar kawan dia cucuk gambar tu dengan pusat bagi cacat. Masih bergila, masih. Supaya tak cukup sifat. Yang kedua pula tu, orang tua dulu dia ambil gambar, dia tak cukup sifat. Orang dulu dia cucuk, betul tak? Dia kata gila. Orang tua dulu kalau bagi gambar, mesti dia tak pusat tu dengan jarum. Taman dulu. Lama dah. Tapi lah, saya ingatkan balik orang-orang baru ni. Bagi orang baru tahu, tu perangai orang dulu. Gambar tak penuh. Dia cucuk gambar pusat. Sebab apa? Gambar kalau cacat tak cukup sifat, sihir tak payah kena. Dan tak kena. Yang payah kena dan tak kena. Sebab sihir ni pertama sekali dia memang cukup sifat. Mesti cukup kepala, tangan, kaki. Baru boleh kena. Kalau tak cukup sifat tak kena. Barang sikit tak boleh. Tu ceritalah. Tambahlah tak galut lah ni. Tuan-tuan buka dalam muka buku, buka dalam golo-golo, buka dalam TikTok, buka dalam apa nama, dah ada gambar lah. Hak perempuan boleh tengok muka apa semua. Mudah kena sangat. Kan? Tuan-tuan betul dah saya dah. Tuan-tuan perasan tak? Betul tak? Cuba pikir tengok betul tak? Dulu dia ambil gambar dia cucuk. Kan? Itulah cerita dah. Kalau ingat cerita terima kasih pakai crown. Pakai apa? Mahkota. Handsome lah saya pakai begitu. Gelak lah ya. Jadi raja. Itulah saya kata nah. Baik. Orang dulu gambar. Cerita gambar nah. Terima kasih bagi bunga nah. Gambar nah. Gambar ni tuan-tuan, sihir gambar ni di mana nak lengkapkan satu orang sihir ni tuan-tuan buat dengan gambar nah. Dia bukan boleh jampi-jampi macam tu. Ni jampi-jampi gambar tak. Masih bagi les masih banyak-banyak gila mana. Dia bukan ambil gambar jampi-jampi itu tak. Dia mesti ada upacara dia pula.
Upacara dia macam mana? Baik nah. Upacara gambar ni dia tengok keadaan. Pertama sekali dia tengok ilmu yang dia tuntut. Jenis apa yang dia nak buat. Jenis apa nak sihirkan orang. Kan? Baik. Ilmu gambar ni selalu je tuan-tuan, kan? Yang paling popular gambar dalam Malaysia kita ni. Dalam Malaysia yang paling popular gambar. Sebab apa? Gambar kita mudah sihir dengan gambar. Gambar tadi dia ambil je balut dengan anak patung lah ada setengah. Ada gambar tadi dia balut dengan kayu penah pelaka. Ada gambar tadi pula dia ambil ikat dengan kata sisa-sisa najis kita daripada kuku, kulit, bulu apa semua gambar tadi tu. Kan? Baik. Itu memang popular dalam Malaysia. Satu sihir yang mana saya rasa alhamdulillah masih gila. Saya rasa sihir ni tak patut wujud dah. Dan saya rasa sekarang jarang ada dah sihir ni. Biasa dengar tak? Sihir ilmu cucuk mata anak ikan. Dah dengar cerita ni. Biasa dengar tak? Sihir ilmu cucuk mata anak ikan seluang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih bagi lah, masih bagi gift. Ya? Biasa dengar tak? Tak biasa. Tak biasa. Ilmu ni ilmu yang paling jahat. Tak dah. Baik. Kalau orang lama dia biasa. Ada kata biasa. Ilmu sihir cucuk mata anak seluang. Dia ambil mata anak seluang, dia jampi sihir tu tadi. Dia cucuk mata anak seluang tu je lepas dalam sungai. Bila cucuk mata anak seluang tu, maka mata orang yang sihir tu akan buta. Dua-dua kiri kanan buta. Buta tuan-tuan. Saya sendiri tak boleh nak ubat. Saya walaupun reti bab tu, payah nak ubat sebab saya nak dapat ikan seluang tu balik. Sihir tu saya kata jahat. Dia cucuk mata anak seluang, mata anak seluang buta, mata kita pun buta. Dan saya pernah jumpa 2-3 orang yang mana yang kena sihir mata anak seluang. Bahaya tuan-tuan. Alhamdulillah dah tuan-tuan. Sekarang ni LC sebab saya pergi England kan. Alhamdulillah sekarang ni orang yang nak amal ilmu tu dah tak ada dah. Bahaya tuan-tuan. Memang zalim, memang jahat. Saya pernah jumpa satu perempuan tau, datang jumpa saya. Dia lawyer. Dia ni lawyer tau. Dia datang jumpa saya di masa tu saya buat rawatan di Sungai Rusa, Pulau Pinang. Lawyer perempuan tu datang jumpa saya. Saya tengok mata saya terkejut. Sebab orang mata nak seluang cucuk. Dia putih. Dia tempat cucuk tu, putih mata tu. Macam mana bekas cucuk tu anak seluang tu, di situ je akan ada bekas. Jadi, lawyer tu saya tanya dia, Kak, pada dia muda lah saya pun. Saya panggil Kak lah. Setengah orang semua, hak muda semua panggil Kak. Hak tua pun saya panggil Kak. Hak muda pun saya panggil Kak. Tuan-tuan jangan tanya sebab apa saya panggil Kak. Takut saya tergoda dengan orang tu sebab saya panggil Kak. Baik cerita nah. Ilmu mata anak seluang, sihir mata anak seluang, sihir yang cukup jahat. Di mana sihir mata anak seluang, dia cucuk mata anak seluang, mata yang dia sihir tu akan jadi buta. Dan anak seluang tadi pula, lepas tu dia lepas dalam sungai, di dalam kolam. Kalau anak seluang tu nak berubat mata sihir mata seluang, kita kena cari mata seluang tadi. Kalau tak dapat ikan seluang tu, maka sihir mata tadi tak akan dapat diubat sampai bila-bila. Tu. Jangan mimpi nak dapat cahaya. Kita ambil tosek suluh cahaya pun tak nampak. Kalau kadang kita ambil suluh kan, kita nampak macam ada cahaya kan. Ni tak. Dia blank terus, buta terus. Macam mana buta asal. Jangan main-main tuan-tuan. Sihir mata anak seluang. Saya pernah merawat satu di mana waktu di Sungai Rusa di Pulau Pinang. Waktu mana saya buat rawatan dekat masjid Sungai Rusa dulu. Satu perempuan lawyer padahal datang jumpa saya. Dia kata tiba-tiba mata dia terus tak nampak. Bila saya tengok mata dia, saya terkejut. Rupa-rupanya mata dia tu macam ada bekas kena cucuk. Di mana itulah ilmu sihir mata anak seluang. Saya tanya dia, Kak ada sakit hati siapa-siapa kah? Tak. Dia kata dia cuma buat satu kes lawan kes. Dia kata kes ni, dia kata dia ambil kes tu kan, dalam masa beberapa hari tak sampai 1 minggu mata dia buta. Jadi saya tahu dah. Dia kata orang yang buat tu kes tu, dia kata tuan punya badan yang nak lawan tu lah, itulah penyihir dia. Saya kata pergi cari dia kan, tolong cari dia, dia kata kan, minta maaf lah kat dia, saya kata kan, minta maaf, minta tolong rawat balik mata dia. Saya kata dah. Lepas tu dah dia orang tu pun tak tahu pergi mana. Tahu tak apa berlaku dia, hari ni mata dia buta mata dia kan, bukan buta. Saya kata minta maaf, saya dapat rawat walaupun saya faham dalam ilmu tu, saya tahu rahsia dia, saya tak dapat rawat selagi tak dapat ikan seluang. Ingat tuan-tuan
itulah sihir mata, cucuk mata anak seluar. Jahat tuan-tuan, memang jahat. Tuan-tuan biasa tengok lagi satu. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu sihir saya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka buku saya. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, sihir lintah. Ingat dukun lintah koman ke? Ingat dukun lintah dia bohong ke? Tuan-tuan tengok dalam muka buku saya tu, macam mana sebelah paha orang tu, dia keluar lintah dalam paha, saya letak dalam hidup, lintah hidup. Tuan-tuan pergi cari sendiri. Rajin godek-godek sikit, godek sampai jumpa dukun lintah. Tuan-tuan tengok dukun lintah tu. Real-real tuan-tuan. Nampak? Sihir ni, orang yang buat sihir ni, arti kata orang tu memang hebat. Ingat dukun lintah tu, cerita bohong ke? Cerita betul tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan pergi ke muka buku saya, kan? Pernah kan? Tuan-tuan tengok macam mana menjeritkan mamak tu. Menjerit-jerit, dia mamak tau. Menjerit sakit. Kenapa? Sihir lintah masuk dalam badan dia. Tapi saya tunjuk dekat paha dia tuan. Sebenarnya lintah tu dekat kemaluan dia ada, tapi saya tak tunjuk lah kat kemaluan. Kan? Pernah kan? Kemaluan tu, lepas dekat paha dia tu, kat kemaluan dia tu, terpekepit kemaluan tu dengan tali. Saya ingat ya. Saya ambil kepala ikat dengan tali. Bila nampak kepala lintah ikat dengan tali, saya tarik. Itu cerita dia no. Sihir lintah. Itu insya-Allah kalau kita lambat bubat, dia akan mati. Dia akan mati. Lintah boleh ada dalam badan orang. Tuan-tuan fikirlah macam mana lintah boleh ada dalam badan orang. Saya tuan-tuan fikir tengok. Itu saya kata banyak pengalaman saya tentang sihir-sihir yang saya jumpa ni. Baik. Satu ke sihir Jadi saya cerita lah petua-petua waktu-waktu sihir tadi kan. Saya cerita tentang sihir yang mana yang tuan-tuan rasa yang kita tak bisa dengar lah. Yang kita tak bisa dengar lah. Satu sihir kita tuan. Sihir ni biasa tuan. Cukup biasa. Biasa sangat. Kan? Sihir makan. Sihir kedai makan. Ni biasa sangat tuan-tuan saya dengar lah. Tuan-tuan tengok sihir kedai makan tuan. Kan? Bukan sihir kedai makan, sihir orang tu jadi sakit. Sihir kedai makan ni tuan-tuan, kan? Orang tengok kedai dia, orang nak masuk je. Saya tak mahu sebut di mana. Tapi saya cerita, menghala ke Tanjung Karang, satu kedai tu. Saya tak makan kedai tu. Saya masuk tengok orang pekat kata, bersedapnya makan, ramai berduyun-duyun orang saya tengok. Jadi saya pergi, saya nak masuk, saya tak makan. Saya tak makan. Tuan-tuan tahu tak? Ini hak saya nampak lah, bukan hak ilmu tuan-tuan punya, ilmu saya yang punya. Kan? Sebab saya ada amalan ni, saya tahu. Bila saya masuk, saya tengok dekat, ini ingat dekat Tanjung Karang. Saya tak tahu kedai mana. Saya tak mahu sebut kedai mana. Cari sendiri lah. Kalau saya sebut nanti dia fitnah lah. Dia kata saya fitnah pula. Saya tak nak macam tu, tahap tu. Kan? Jadi saya tak masuk makan kedai tu. Kedai ni kedai sate tau. Kedai sate. Ramai orang. Saya tak perlu tahu. Kan? Macam-macam orang makan lah. Saya tak masuk. Sekali saya masuk tengok, na'udzubillah la hawla wala tak ada daya payah, dia kata saya nampak binatang yang besar tu, kan? Dia semua buka lalu bawah kangkang dia. Cuba tengok tuan. Itu bersihir dia. Bersihir perasaan kita supaya nampak kedai tu nampak sedap. Kan? Padahal tuan nak tahu kedai tu okey tak okey, waktu tuan makan kat kedai yang tuan kena sihir tu sedap tu, tuan rasa sedap. Tuan beli buat balik tengok sedap tak sedap. Kalau tak sedap tu, try lah tengok. Masa makan gaji sedap, tuan-tuan buat balik lagi makan tak sedap. Padahal sama ya, duk panas lagi tapi makan tak sedap. Esok tak jadi. Kan, tuan-tuan. Tuan-tuan makan kat kedai tu rasa macam sedap tau. Makan sedap tu, rasa macam sedapnya. Beli buat balik. Tengah-tengah panas kat, tuan-tuan berhenti tengah jalan try makan kau. Siapa tadi rasa sedap ni rasa sedap? Nampak tuan-tuan. Itu antara sihir, makasih gila, antara sihir pelaris yang dia orang guna. Itu banyak Malaysia kan ni. Banyak. Betul mudah ya. Try macam tu ya. Okey. Kalau saya cerita sihir, nanti saya akan cerita macam mana kita nak merawat sihir. Ini penting tuan-tuan. Bagaimana kita nak merawat sihir. Tu yang best tu. Lajak tu. Betul nak merawat sihir. Ni cerita-cerita sihir yang selalu yang kita dengar Baik. Saya kata sihir kata puru apa semua tu saya selalu orang dengar lah. Sihir nak busung apa semua tu bisa dengar lah. Orang biasa dengar lah. Saya nak cari satu sihir kenangan dengan arwah hantu saya. Yang sihir orang yang tak pernah dengar. Dan sihir ular ke lidah tu saya pernah cerita dah. Ular keluar ke mulut pun saya pernah cerita dah. Kan? Jadi saya tak mau cerita tu.
Saya nak cerita satu sihir di mana dengan orang tua saya. Masih gila. Yang datang berubat dengan orang tua saya. Dia orang Pulau Pinang. Siap saya dia duduk Pulau Pinang. Saya pernah hantar jenazah dia. Masa kita pergi dia orang Pulau Pinang. Saya yang hantar jenazah dia balik ke rumah dia. Di Pulau Pinang, di balik pulau. Balik pulau, tak silap saya Kampung Rusa ke apa. Saya tak ingat. Cerita lama. Saya hantar jenazah dia. Dia datang dengan keluarga dia, dengan anak dia, dengan bini dia, semua sekali. Waktu dia terlantar. Dia kena sihir dia terlantar. Kalau ada siapa-siapa yang adik-beradik di Pulau Pinang yang pernah dengar cerita ni, nama dia Abdullah. Yang setan nama Abdullah. Waktu bapak saya pergi buat report balai polis, kata dia mati, nama dia bin Abdullah. Saya ingat dia bin dia Abdullah. Nama dia serupa, tapi bin dia bin Abdullah. Bapak saya pun nama Hasan bin Abdullah. Nama dia pun nama Abdullah. Nama apa tak tahu, ingat adik-beradik lah. Jadi dia mari jumpa orang tua saya. Tuan-tuan bila mai jumpa orang tua saya, masuk dalam rumah, orang tua saya kata, dah mati. Ingat 2 kali berlaku dah. Dulu saya tengok ulak gelap mulut perempuan mati. Ini orang lelaki tu dah mati. Jadi isteri dia tadi dengan anak dia tadi mai mengharapkan supaya suami dia sembuh, supaya ayah dia sembuh. Tiba-tiba bapak dia kata dah mati. Terkejut dia orang. Mati apa? Tengok tu elok tu. Dia cuma lupa je kata. Tu bukan lupa, orang tua dia dah mati. Jadi siapa nak percaya? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok orang tu duduk napas, naik turun napas lagi, bagi makan, usum jalan-jalan. Tiba-tiba pergi tok perawat, tok bobo lah kata dah mati. Di balik pulau. Saya tak ingat kampung apa. Tak ingat saya kampung Rusa. Saya tak ingat kampung apa. Dia jalan tu masuk ke, ada bendang ni lalu yang dalam balik pulau. Kampung apa? Saya tak ingat. Hantar dengan van jenazah tu saya ambil pada Sungai Kuk. Van jenazah tu hantar. Saya tak ingat lah. Memang saya ingat saya tak ingat. Cuma saya ingat nama bin dia saja. Sebab apa? Dia sama nama orang tua saya. Pasal dia meninggal dunia tu, ayah saya pergi, orang tua saya pergi buat report di balai polis, kata meninggal dunia. Mati dalam rumah kita. Bapak saya waktu tu tok mana teringin nak buat juga, datanglah. Dia pun buat lah. Dia kata mati. Bila mati sebab apa? Saya tanya orang tua saya, Pak mati lah dah. Cuma pegang biji je dah. Orang tua saya tak sentuh kulit kita, tuan-tuan. Dia cuba pegang kat belakang dia ada biji tak? Pegang rupanya, tuan-tuan, ada biji sungguh. Ada biji sungguh. Beli besar besi goli belakang dia. Kan? Gelintir kita kata macam biji goli. Ada sungguh dia tak ada. Ingat risau bukan? Tapi orang tua saya tak pegang lagi, tapi dia tahu dah kata tu ada biji dia, kan? Jadi orang tua saya tak kata dengan bini dia tu, kan? Tolonglah kata abang, dia panggil abang kan? Tolong tengok macam mana suami dia. Orang tua saya kata mati dah, macam mana balik kata, kan? Jadi dia orang tak percaya. Bila tak percaya, orang tua saya ni panas juga. Dia kata mati tak percaya. Cerita mati ni masuk lah tengok. Dia pegang, dia gelintir biji belakang tu, gelintir baca doa apa dah lah. Dia baca mana gelintir tekan. Masa gila tekan, kawan tu dia tarik nafas. Tarik nafas panjang. Tarik nafas, mati sungguh. Mati. Tuan-tuan tak? Itu sihir. Sihir apa tuan-tuan tahu? Sihir tu tuan-tuan, sihir dengan air mani. Sihir dengan air mani. Orang tua saya kata lah, sihir tu sihir dengan air mani. Tengok tuan-tuan, tuan-tuan tak ada dengar benda-benda macam ni tuan. Semua saya tulis dalam buku saya tahu. Macam mana sihir air mani tu. Dah kan? Punyalah, maksudnya orang yang buat tu mesti adik-beradiknya, tidak macam mana dapat air mani dah. Mati dengan yang tu pun. Tengok dahsyat tak dahsyat. Dahsyat dah. Kalau saya cerita kat orang kan, nanti tuan-tuan beli buku saya, insyaAllah buku insyaAllah tahun ni saya keluarkan. Tahun ni nanti saya nak beli ke Kuala Lumpur, saya nak serahkan kepada editor, biar editor tu dia edit tulisan penulisannya dia tu, dia betulkan balik nanti, insyaAllah lah kita baca ramai-ramai lah.
penulisan saya. Saya rasa nanti tuan-tuan akan minat dengar cerita penulisan saya ni. InsyaAllah. Panjang tuan-tuan. Cerita saya memang panjang. Saya akan cerita waktu, detik, masa, rupa-rupa orang tu macam mana, dia nama apa, adik-beradik nama apa. Semua saya cerita saya. Semua saya cerita. Ya. Tuan tanya saya macam mana saya ingat. Sebab tu saya kata tuan, kita kena rajin baca. Orang rajin baca, otak cepat ingat. Kalau siapa malam baca, otak boleh ingat. Kan? Baik. Itu cerita sihir tadi. Baik. Satu lagi tuan. Macam mana kita nak merawat sihir? Terima kasih ya. Ini betul saja, ini betul ya. Betul saja tuan. Betul sangat-sangat nah. Betul sangat-sangat nah. Oh, lupa cerita. Sebelum tu cerita sihir pemisah. Sihir pemisah orang suka dengar. Sihir pemisah. Sihir pemisah ni ramai tuan. Kalau saya rasa anak-anak buah saya pun dengar sihir pemisah hari, ustaz tolong tengoklah ustaz. Dia kata kat ustaz baik kan. Saya ni orang buat sihir pemisah dengan suami saya ni. Saya ni orang buat sihir pemisah dengan isteri saya ni. Macam-macam saya dengar sihir pemisah. Aduh. Memang Allah bersebut dalam Quran tau. Dalam pun dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Tentang sihir pemisah. Nanti kita sihir pemisah tu wujud. Tapi rumit nak buat. Sihir pemisah. Jadi saya tanya tuan-tuan lah. Orang dulu sihir pemisah dia payah kena tau. Sebab orang tua-tua dulu pasal apa bila saya cerita lah, kalau siapa yang ada nenek yang tengok nenek ke tengok tok wan dia buat kat nenek dulu. Bila bini dia tidur, nenek dia tidur dia kan, bila tidur dia kan, bila dia tarik nafas, sebut nafas, yang si lelaki tu dia sedut nafas bini kan. Lepas tu waktu bini dia tarik nafas, dia tiup nafas dia masuk kat bini dia. Sebab apa? Nak ikat kasih sayang. Orang tua dulu Allah dah buat dah ilmu ni. Ilmu lah orang tak tahu. Bida'ah kot. Bisa dengar dah itu. Bila kita tidur, bini kita sedut nafas, tarik, lepas tu baca-baca doa, dia tiup. Bila bini sedut nafas, dia tiup nafas dia pula. Diikat kasih sayang tu. Terima kasih bagilah, terima kasih. Bisa dengar kan? Bisa dengar. Ilmu dia. Ilmu tu macam-macam. Kalau tuan-tuan tanya tuan, saya belajar semua. Saya minat ilmu, saya gila ilmu, saya belajar semua. Tuan-tuan buat bagi tuan-tuan. Kasih sayang kita dengan bini kita tak berpisah. Pergi mana pun tetap ingat. Bukan sihir tu dah, masih bila masih dah. Tuan-tuan kena belajar tuan. Tuan-tuan kena belajar ni. Bukan syirik pun, doa ya, Al-Quran ya. Tapi bila dia tiup apa, kita sebut apa kita perhati, kita perasaan kita. InsyaAllah kasih sayang rumah tangga tu berkekalan. Bergaduh terang mana pun dia tetap takkan bercerai. Dia tetap, saya takkan sebut dia bercerai. Dulu tu tuan-tuan, orang Allah tak mau belajar. Nanti saya ajak tuan-tuan. Nak belajar? Siapa nak belajar? Siapa nak belajar? Laki buat ini, bini buat perempuan. Bukan salah pun. Doa ya. Al-Quran nak bagi ingat kasih dekatkan kasih sayang. Saya. Ya okey. Saya. Bujang jangan nak. Yang bujang jangan. Ada? Yang bujang. Bujang kena belajar. Bujang kena belajar untuk bini dah tu. Jangan main. Dengar. Okey, alhamdulillah. Okeylah belajar insya-Allah lah. Siap pondok saya sana tu, di mana saya minta mohon saya akan ajar semua saya ajar. Saya akan ajar doa lagu ni buat macam ni. Macam doa ni tengok sebut tu dia pula ada cerita lah tu lah. Doa lurut tengah belakang macam mana, ambil kasih sayang orang tu, bini kita tu, laki kita tu, lurut. Dah juga tuan-tuan. Doa lurut tengah belakang, ada doa dia lurut tengah belakang. Bini kita pergi kat bini kita, amboi pandainya sayang masak. Dia lurut belakang bini tu. Sebenarnya dalam lurut tu dia doa, dia ambil hati perasaan bini dia tu. Bagi ingat letak dia letak kat dia. Dia ambil kita tu letak kat dia. Ada lagi doa dia. Waktu mana? Doa waktu mana? Waktu pagi, bangun pagi-pagi tu nak tengok muka bini dia, doa dia. Dia tengok mata bini tengok mata dia. Bini tu pergi mana kan laki pergi mana, insya-Allah dia teringatkan laki dia lah. Dia tak pandang jantan lain dah. Yang jantan dia tak pandang dah bini perempuan lain lah. Tu orang tua-tua dulu. Kan? Bukan yang kata bukan dia apa nama doa berapa-berapa kadang dapat tu dia elok. Dia bukan apa, dia sebenarnya nak ikat kasih sayang lah. Dulu lah tuan-tuan. Dulu. Ada lagi doa suap bini makan nasi. Bini dia baca doa dia suap bini makan nasi, bini makan. Bini tak ingat orang lain lah, ingat ke dia ya. Yang laki pula makan lagu tu. Orang tua dulu kita tengok, sebab tu kasih sayang dia berkekalan. Dia pergi mana berkalan mati laki dia tak kahwin lain lah, dia teringat laki dia, tak mau kahwin lain, dia teringat laki dia. Mati bini pun
laki dia tak mau cari lain dululah kan. Dia teringatkan bini dia. Sebab apa? Amalan orang tua dulu, ilmu orang tua dulu, kasih sayang, baru tak cerai berai. Hari ni kita tengok berapa hari beribu orang cerai. Saya dengar orang cerai dalam Malaysia hari beribu. Saya geleng kepala. Nah, ni insya-Allah ni saya ajak. Ni saya ajak tuan-tuan. Saya nak orang belajar semua. InsyaAllah nanti saya ajak. Itu hebat orang tua dulu. Saya nasib baik saya belajar. Tidak saya pun rugi kak. Nasib baik saya rajin kawan orang tua. Terima kasih yang bagi love. Tapi kalau mana nak belajar saya ajak. Kalau mana nak belajar saya ajak. InsyaAllah saya tak masalah. Saya tak kira sangat. Mana nak belajar saya ajak. Terima kasih bagi love. Baik. Cerita petua yang tadi sihir pemisah. Ingat saya pernah cerita tuan-tuan. Saya pernah cerita kat tuan-tuan ciri-ciri yang mana sihir pemisah. Tak, ciri-ciri gangguan dalam rumah menyebabkan, salah satu menyebabkan dia bukan sihir pemisah tuan-tuan, tapi ciri-ciri menyebabkan jadi sihir pemisah tu cepat jadi. Tuan-tuan buat. Ingat tak saya pernah cerita minyak kasturi. Tak kisahlah kasturi apa pun, kasturi kijang kah, kasturi pada Pak Arab kah, kan? Apa kasturi pun tak kisah. Pernah dengar tak tuan? Ajak. Kan? Ya, pernah dengar tu kan? Saya kata minyak kasturi tu tuan-tuan ambil garam. Garam kasar nak garam kasar, tak nak garam halus. Kalau beli ibu garam. Dengar saya ajak kan? Saya pernah cerita kan? Kalau ibu garam, ambil garam kasar tu, ambil tahi besi, ambil jarum patah. Pernah dengar kan? Ambil tahi besi, ambil ibu garam, ambil jarum patah. Kan? Pernah kan? Tapi yang paling sedap kali kalau boleh tuan-tuan kan? Kalau ada daun jalatan gajah pun masuk sikit. Daun jalatan gajah. Lepas tu kan, nak masuk je pula tu, kalau syaitan tuan-tuan bubur buat macam bunjut. Nak bunjut. Tapi orang tua-tua dulu dia tak boleh bunjut. Dia bubur dalam apa tak? Dia bubur kan dalam upih pinang. Kau upih pinang kita koyak je putih kan? Saya tengok orang tua saya buat dulu. Saya tengok. Dia bubur dalam tu apa semua, diikat, dia bubur minyak kasturi, dia gantung. Sebenarnya dia gantung semua penjuru rumah. Dia gantung 4 penjuru rumah. Kan? Bila dia gantung tu, bila kata orang unsur-unsur yang mana dia tengok, ini unsur-unsur ciri-ciri negatif yang mana selalu rumah tangga porak-poranda. Laki dia tengok bini kena marah, bini tengok laki pun kena marah, sikit hal pun bergaduh. Kan? Ni ciri sikit hal pun bergaduh. Kan? Lepas tu pula masak nasi pun rajin basi. Kan? Lepas tu pula anak beranak makan nasi tak menentu. Kan? Rumah tangga porak-poranda, selalu rasa panas. Bila balik rumah, jadi bila keluar rumah, okey. Jadi tuan-tuan ingat tuan-tuan cari yang saya ajak tadi tu, tuan-tuan buat. Boleh buat tak? Buat. Kalau tuan-tuan tak pandai buat, nanti saya tolong buat. Saya boleh tolong buat kalau nak cari, tak kerti cari. Ingat tahi besi saya kata tahi besi, nak tahi besi original tau, bukan tahi besi high welding tu. Saya ulang balik kan? Ambil ini saya tambah sikit ambil minyak kasturi. Kasturi ni jangan tuan-tuan beli kasturi yang tak original, cari yang original lah. Sebab kita nak berubat. Kebanyakan saya tengok kasturi tak original, saya kenal kasturi original tuan-tuan. Jangan kasturi kata original, tapi bukan original. Mula nak jadi, cari kasturi original. Satu botol tu lah. Berapa ratus lah. Saya ingat saya pernah beli dulu, saya bagi ke orang. Berapa ratus dia original, kasturi original. Dia pekat. Dia bukan macam cayak tu. Cayak tu bukan original. Hak pekat tu. Hak pekat tu. Okey cari kat kasturi original tu. Ingat tuan-tuan saya tak mau campur-campur tau. Sebab kita nak berubat. Nak berubat boleh campur-campur. Campur minyak apa ni itu sikit lah, bagi cair apa semua, bukan. Nak hak original sebab kita nak berubat. Baik, ambil minyak kasturi, tak kisahlah kasturi kijang ke kasturi apa, tapi original tak mau campur-campur kan. Kemudian tu dia pekat Lepas tu tuan-tuan ambil tahi besi. Tahi besi kan. Lepas tu ambil jarum patah. Jarum patah kan. Lepas tu tuan-tuan ambil apa nama garam, ibu garam garam kasar tu kan. Bubuh sikit kan.
Lepas tu apa nama, ambil, kalau ada jelantang gajah, ambil jelantang gajah sikit. Jelantang gajah. Masuk dalam tu sikit lah. Lepas tu ambil upih pinang, koyak upih pinang yang atas, koyak upih pinang atas. Sikit tak apa, letaklah buah langking, tak apa, ikat. Tuang minyak kasturi, gantung 4 penjuru rumah. Tak payahlah tuan-tuan baca doa, bacalah doa apa tuan-tuan baca. Nak baca Yasin kan, nak baca apa, terpulang ke tuan-tuan. Gantung tempat penjuru rumah tu. Tuan-tuan buat tuan-tuan, kesan dia tu, aura dia positif tadi tu, dia akan buang jin yang ada dalam rumah tu. Jika kadang jin ni ada dalam rumah tuan. Buat tuan pun, benda saya ajar bukan kena duit pun. Buat sendiri ya. Boleh? Okey. Dapat. Tape besi ya. Tape besi ni tuan, bukan welding tau. Welding bukan tape besi. Tape besi ni orang masak. Kilang tu masak ataupun orang tempar besi tu, dia masak besi tu sampai keluar ambang besi tu. Ambang tu dibuang tu jadi tape. Ambil tu tape besi. Tuan nak tahu tak? Bukan tape besi welding tu. Dia ambang besi tu jadi tape. Itu bagi tape besi. Ambil tape besi tu apa semua buat. Jangan tuan-tuan cari tak suka hati. Allah kena panah. Jangan tuan-tuan kata ambil tape besi yang ada welding lah apa semua. Tu tak jadi. Letih. Tak apa tuan-tuan. Kalau tak hati buat, nanti saya buat. Saya ambil model saya ya. Setuju tak? Saya ambil model saya. Nanti saya letak lebih kuning. Ambil model saya je kalau tak hati. Saya ambil model saya. Lebih saya tak mahu lah. Saya tak pandang, bukanlah saya nak jual terang mana apa. Ambil nanti, insya-Allah saya akan buat lagu ni senang. Tu senang. Saya cuma ambil, kalau saya beli banyak tu saya ambil balik modal. Senang. Senang lah. Ada kuat? Jahit lah. Ada ni? Kurang Mana awet? Buku ni mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna